kembali bersama kami di Wanita Hari ini dan seperti yang telah pun dijanjikan awal tadi, hari ini kami nak membawa anda semua untuk sama-sama kita membicarakan tentang topik selamatkah anak di tangan pengasuh. Ini mungkin dekat cerita ini bersama dengan mereka yang ada anak kecil, tapi mungkin juga kita ada anak saudara dan sebagainya. Kami nak memperkenalkan tetamu kami yang berada dalam talian yang akan berkongsikan topik ini bersama dengan kita di Wanita Hari ini. Ya, kita bersama dengan Cik Zaid Muhammad selaku perunding keluarga. Assalamualaikum Cik Zaid. Lama kita tak bersua. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itulah good to be back. Terima kasih jemput Itulah, saya. Alhamdulillah. Dan juga kita bersama dengan Puan Ainur Liana Yaakob, peguam hari ini yang akan menjawab segala-gala orang kata persoalan ibu bapa di luar sana. Apa khabar? Assalamualaikum Puan Liana. Waalaikumsalam, khabar baik. InsyaAllah saya akan kongsikan ilmu yang berada di dada untuk memberi orang ramai sedar isu yang amat serius ya. Sekarang ni memang tular di media masa. Betul. Tapi sebelum kita nak berbicara dengan lebih lanjut lagi tentang topik yang kita nak kongsikan bersama dengan penonton, apa kata kita dengarkan dahulu rangkuman laporan yang telah pun disediakan oleh wartawan Ain. Silakan. Sejak kebelakangan ini, kita sering dipaparkan dengan berita mengenai kes penderaan kanak-kanak ketika berada di bawah jagaan pihak asuhan. Lebih menyayat hati, terdapat beberapa kes kematian kanak-kanak berpunca dari kecuaian atau penderaan semasa dalam tempoh jagaan pengasuh. Baru-baru ini tular berita mengenai bayi lelaki 7 bulan yang berada dalam keadaan kritikal akibat didera pengasuhnya, yang telah mendapat liputan meluas di media masa. Kejadian dipercayai berpunca daripada tangisan yang tidak henti oleh bayi berkenaan sehingga menyebabkan suspek yang berusia 22 tahun sanggup bertindak kejam menghempas kepala mangsa ke lantai sebanyak 2 kali. Tular juga kisah mengenai dua beradik berusia 6 dan 11 tahun yang disyaki didera oleh pengasuh yang merupakan pasangan suami isteri sejak April lalu. Penderitaan dua beradik ini akhirnya terbongkar apabila dihantar pulang ke pangkuan ibunya selepas hampir 48 hari berada di bawah jagaan mereka. Lebih menyedihkan, kanak-kanak kecil ini mendakwa mereka telah dipukul, dicederakan dengan rotan, ditoreh pisau, disimbah air panas dan dicucuh puntung rokok. Justeru dapat kita lihat peningkatan kes penderaan dan pengabaian bayi serta kanak-kanak yang melibatkan pihak pengasuh ini semakin membimbangkan dari masa ke semasa. Namun persoalannya, adakah keselamatan anak kini terletak sepenuhnya di tangan pengasuh? Dan apakah antara langkah terbaik bagi memastikan anak kecil sentiasa terjaga, terpelihara dan dilindungi ketika berada di bawah jagaan pihak mereka? Berdebar saya tengok antara kes-kes yang berlaku kan sebab ibu bapa dan anak-anak tu semua orang kata sebaya dengan anak-anak kita. Ini sebenarnya orang kata rangkuman laporan berkenaan dengan topik kita hari ini, selamatkah anak kita di tangan pengasuh. Kalau boleh Encik Zaid kongsikan, penderaan ni bukanlah orang kata isu yang baru sebenarnya. Banyak kali sebenarnya kalau kita tengok di kerajaan akhbar dan sebagainya kan, penderaan di taska maupun di pusat asuhan. Mengapa sebenarnya hilang kewarasan pengasuh ataupun disebabkan anak-anak ataupun kurangnya pendidikan untuk menjaga anak-anak ni, Cik Zaid? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Ialah dengan berbagai berita yang macam tadi dan juga yang kita sendiri dengar daripada kawan-kawan kan, saya yakinlah setiap ibu bapa yang menghantar anak kepada selain daripada mereka jaga sendiri, pasti ada kebimbangan lah. Saya pun ada pengalaman ni masa anak-anak membesar dulu kan. Jarang yang ada rasa macam kita rasa tenang sangat lah. Pasti ada timbul sedikit kebimbangan kalau tak banyak pun. Tapi itulah, pertama sekali kita kena terima hakikat lah. Tak ada orang boleh jaga macam kita jagalah ibu bapa sendiri. Jadi kalau boleh tu jaga sendirilah, tapi kita faham tuntutan kerja, ekonomi dan sebagainya, nak tak nak kita kena jugalah mempercayai orang lain. Tinggal lagi kita kena banyak guna common sense lah untuk memilih tempat yang betul, dan insyaAllah hari ni kalau ada peluang kita cuba kupas lah
teknik-teknik ataupun tips-tips bagaimana nak pilih. Dia ada dua lah, sama ada taska, taman asuhan kanak-kanak atau pengasuh persendirian. Okey. Kita cuba beza apa pro and cons dia lah. InsyaAllah. Saya suka apa yang Cik Zaid katakan tadi. Kita kena ada penilaian kita sendiri untuk memilih mana yang baik, mana yang tidak. Kalau antara kes-kes yang tular ini betul memberi kesedaran kepada kita sebagai ibu bapa ataupun ahli masyarakat. Tetapi bagi setengah ibu bapa yang memang tidak ada pilihan, mereka harus mempercayai juga dan menghantar anak mereka kepada pengasuh. Tetapi bila bercakap tentang selamatkah anak di tangan pengasuh ini, mungkin Liana boleh kongsikan juga dari sudut pandang sebagai seorang ibu yang mempunyai bayi yang masih kecil dan juga sebagai seorang peguam. Bila kita cakap tentang keselamatan anak ini, bagaimana kita nak lihat ataupun kita sebagai ibu bapa harus mengetahui bagaimana anak kita ini boleh dikatakan selamat kepada pengasuh kita. Sebab macam Cik Zaid katakan tadi, ada pengasuh persendirian, ada pengasuh yang berdaftar. Jadi sebagai individu, sebagai ibu bapa, apa hak kita terhadap keselamatan anak-anak ini sebenarnya? Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Waalaikumsalam. Dari segi pandangan saya sebagai seorang ibu dan juga peguam, saya ada seorang bayi yang berusia 10 bulan sekarang ni. Alhamdulillah anak saya. Sewaktu saya mula-mula dah habis pantang dan nak masuk balik kembali bekerja, saya pun sebenarnya sangat takut dan fobia nak hantar anak saya kepada pengasuh. Sama ada pengasuh persendirian ataupun pengasuh berdaftar. Disebabkan sepanjang saya menjadi seorang peguam dan saya ada seorang partner, Tuan Iznan, yang betul-betul membuat kes jenayah. Betapa manusia boleh bertukar menjadi haiwan buas dan membuat perlakuan sedemikian rupa kepada anak-anak kecil yang tidak berdosa dan tidak mampu untuk melawan kembali. Ini saya ada cuba untuk jaga baby saya selama sebulan after habis berpantang tu. Saya jagalah anak saya kat rumah, kononnya work from home, jaga baby. Kesudahannya saya pun stres, kerja pun tak berjalan. Kemudian suami saya, dia tengok saya dah macam mati betul. Dia pun nasihatkan saya, apa kata, kita cuba survey, kita tanya-tanyalah orang. Macam pengasuh yang okey, tak kisahlah penjaga perseorangan ke, nak hantar kepada baby care center ke. Yang penting kita kena usahakan sebab memang this situation sekarang ni tak boleh diteruskan sebab kami nak bekerja. Tapi kami pun perlu jaga anak. Liana, maafkan saya kerana mencelah. Bila kita bercakap tentang pemilihan itu, bagaimana Liana orang kata meletakkan kriteria ataupun ciri-ciri pusat asuhan ataupun pengasuh peribadi yang ingin menjaga anak yang masih kecil? Bagi saya, sama ada you nak hantar kepada penjaga persendirian ataupun taska, adalah terpulang kepada keselesaan masing-masing. Macam saya, sewaktu saya dan husband saya membuat carian, ini saya yang turun padang. Dia pergi kepada setiap pusat asuhan baby dan juga dia ada tanya kawan-kawan dia yang ada anak baby kecil macam anak saya. Dia ke tak penjaga ni? Dia larat ke tak nak jaga anak lebih daripada seorang? Dia ada anak sendiri ke? Itu adalah antara cara-cara kita terpaksa buat untuk menapis sama ada penjaga tersebut, tak kisahlah dia adalah penjaga persendirian ataupun dia adalah taska, sama ada dia sesuai ke tak. Okey. Kalau kita bercakap mengenai pemilihan dan juga penilaian ni kan, mungkin Cik Zaid boleh kongsikan. Kita juga melihat kepada aspek keselamatan anak-anak kita kerana tempoh yang dihantar tu daripada jam 8 hingga 6 misal katakan, lama, macam-macam boleh berlaku. Apa antara aspek-aspek keselamatan mungkin perlu dititik beratkan sebelum kita menghantar anak kita ke pusat asuhan ataupun kepada taska-taska? Okey. Kita kena tengok dari dua sudut lah. Kalau anak-anak kecil ni, 2 tahun ke bawah, kita kena pentingkan dua sudut keselamatan, iaitu keselamatan fizikal, of course, keselamatan fizikal, dan yang kedua kesihatan mental dia juga. Dua-dua penting lah, nak kata mana satu lebih penting tu susah juga. Dan kita kena banyak guna common sense lah. Saya suka yang cara Puan Liana sebut tadi, saya pun akan cadangkan benda yang sama, iaitu mendapatkan words of mouth daripada orang lain. Bagi saya itu yang paling penting lah, sebab pengalaman orang lain tu sangat berharga lah. Kalau
kita dapat cadangan daripada orang ketiga, kita lebih yakin lah berbanding dengan kita tengok iklan dan sebagainya. Orang boleh claim macam-macam dalam iklan kan. Tetapi pada masa yang sama, banyak yang kita boleh lakukan juga dari segi pertama sekali kita tengok dari segi qualification. Sekarang ni zaman moden, banyak tempat yang saya pun sendiri banyak terlibat dalam proses taskar di mana pekerja perlu ada sijil, sekurang-kurangnya sijil pendidikan awal kanak-kanak. Kita cari tempat-tempat yang macam tu lah. Sebab itu kelebihan tempat berdaftar ni, mereka pentingkan benda tu. Tinggal lagi sanggup tak kita bayar mahal sikit. Mungkin bagi saya tak nampak benda ni sebagai perbelanjaan sangat. Tapi saya lebih melihat kepada benda ni sebagai pelaburan. Pelaburan. Sebab kita pun nak bekerja macam Puan Liana sebut, dan saya pernah tengok satu keluarga muda lah, kedua-dua work from home. Memang stres sebab anak kecil juga, lebih kurang 5-6 bulan gitu, dan sangat memerlukan banyak perhatian fizikal daripada ibu pula tengah dia kerja swasta lah, maknanya banyak demand tu tinggi, dia kena jawab bos sampai satu point, bos dia kata, kenapa kamu tak jaga anak dulu, nanti anak dah diam baru kita meeting balik. Macam tu. Jadi tidak menampakkan profesional, yang kedua pressure kepada ibu tu sendiri, dan pressure ni tak bagus lah. Tekanan ni tak bagus, takut kita pula mendera anak kita sendiri bila dah tertekan kan. Jadi penting peranan suami dan isteri tu. Saya puji suami Puan Liana, sangat peka, nampak isteri dah stres, itu yang sepatutnya. Kita nampak isteri kita dah stres, dia cuba bantulah sebaik mungkin. Dan cara dia lah dengan itulah bantu cari pengasuh, turun padang, betul lah tu. Turun padang, feel sendiri tempat macam mana, insyaAllah. Betul. Tetapi tak semua orang bernasib baik kan Cik Zahid, dapat pengasuh yang baik, dapat bantuan daripada kedua-dua pihak, suami dan isteri, untuk memilih pusat asuhan yang terbaik untuk anak mereka. Dan kalau kita lihat juga sebenarnya ada rasio antara seorang pengasuh dengan berapa orang kanak-kanak yang boleh diasuh oleh mereka. Jadi kita sendiri pun perlu ada literasi untuk menghantar anak kita ke pusat asuhan itu sendiri. Kita nak kongsikan banyak lagi, terutama sekali tentang hak-hak yang boleh diperoleh oleh ibu bapa ini jika didapati anak mereka dianiaya oleh pengasuh. Kita nak kongsikan selepas ini bersama dengan Cik Liana, tapi sebelum itu kita dengarkan dahulu kisah pengakuan ini yang sempat dirakamkan oleh Ain. Silakan. Hancur luluh hati seorang ibu. Itulah perasaan yang digambarkan apabila mengetahui anak yang ditatang bagai minyak yang penuh didera di sebuah pusat asuhan kanak-kanak. Meletakkan sepenuh kepercayaan kepada pihak asuhan bagi menjaga anaknya yang baru berusia setahun ketika keluar mencari rezeki, wanita yang hanya mahu dikenali sebagai Farah, 34 tahun, kesal dengan sikap tidak berperi kemanusiaan individu tersebut. Tidak pernah menyangka tragedi hitam itu akan menimpa anaknya. Dia juga turut mengakui perkara tersebut meninggalkan kesan yang mendalam kepada dirinya sehingga ke hari ini. Benda ni jadi lebih kurang sebulan lepas saya hantar anak dekat pusat asuhan tu. Start daripada situ saya perasan anak saya dah banyak lain. Dia before tu dia seorang yang sangat aktif and ceria, tapi tiba-tiba dia jadi pendiam and sangat pasif. And setiap kali saya nak hantar dia pergi pusat asuhan, dia akan menangis tanpa henti, macam tak nak saya hantar dia pergi pusat asuhan tu. Saya tak faham sebab saya tak boleh communicate dengan dia lagi. And saya fikir benda tu adalah normal sebab dia tak kenal orang kan. Jadi dia takut nak jumpa dengan orang yang dia tak kenal. Tapi satu hari tu saya perasan masa saya nak mandikan anak saya rasa anak saya ni didera sebab saya nampak banyak sangat kesan lebam kat belakang badan anak dengan kaki dia. And saya nampak macam ada kesan gigitan and cakaran pada lengan anak saya. Terus bawa anak saya pergi hospital. Dan apabila doktor bagi tahu dekat saya yang anak saya mengalami keretakan pada pergelangan tangan kanan, and doktor suspect ada berlaku penderaan sebab ada kesan cakaran kuku, orang dewasa punya kuku. Terus luluh hati saya dan dia nasihatkan saya untuk pergi membuat laporan. Dan saya juga minta untuk melihat rakaman CCTV. And
Saya sangat terkejut apabila melihat sendiri macam mana keadaan anak saya didera. Dia dibiarkan menangis sepanjang hari, tak hanya diberi makan dan menyusu sekali saja. Perkara ini meninggalkan kesan trauma kepada anak saya dan juga saya sendiri sampai sekarang. Saya susah nak percaya kat orang luar untuk jaga anak saya. Sekarang pun ibu saya yang jaga anak saya sendiri. Sampai sekarang saya tak dapat maafkan pengasuh tu sebab saya tak sangka orang yang saya bagi sepenuhnya kepercayaan untuk jaga anak kecil sanggup buat perkara sedemikian. Saya kira ini mungkin kisah yang banyak juga dilalui ataupun dialami oleh anda penonton-penonton dan juga rakan-rakan kita di Facebook ketika ini. Tetapi ada kalanya mungkin kita tak tahu bagaimana cara atau di mana boleh kita dapatkan hak-hak kita sebenarnya. Di sini kita perlukan bantuan Liana. Liana, bagaimana sebenarnya apabila ibu bapa mendapati bahawa anak mereka dianiaya oleh pengasuh? Sebab kadang-kadang bayi ni mereka tak boleh nak bercakap kan, mereka tak ada reaksi dan sebagainya. Jadi mereka tak boleh nak mengadu. Tetapi ibu bapa apabila mendapati bahawa ada kesan-kesan lebam dan sebagainya, apa langkah pertama ataupun tindakan awal yang boleh dilakukan oleh ibu bapa bagi memastikan bahawa anak ini tidak dianiaya, tidak didera dan selamat sebenarnya di tangan pengasuh? Terima kasih atas soalan yang ditanyakan. Saya rasa genang air mata bila tengok pengakuan video tadi. Jadi untuk menjawab pertanyaan Fiza dan Fatin tentang apa yang perlu dilakukan oleh ibu bapa untuk memastikan anak-anak mereka bila dah tahu ada syak didera ataupun diabaikan, kali pertama yang anda boleh buat adalah buat laporan polis. Sebab kita di Malaysia kita ada undang-undang yang mapan untuk melindungi kanak-kanak. Jika anda semua pernah mendengar mengenai Akta Kanak-Kanak 2001. Jadi dalam Akta Kanak-Kanak ni, menurut Seksyen 17, ibu bapa ataupun jaga hendaklah mempunyai tanggungjawab di sisi undang-undang terhadap kanak-kanak itu sehingga dia membesar dan mencapai umur 18 tahun. Dan tanggungjawab ibu bapa itu masuklah melindungi kanak-kanak daripada apa-apa bahaya sama ada fizikal, emosi, seksual ataupun terbabit dalam pergaulan yang tidak baik. Dan dari segi laporan, perkara yang paling mudah untuk dilakukan oleh ibu bapa selain daripada menghantar kepada hospital untuk mengesahkan bahawa terdapat kecederaan dan kecederaan itu disyaki disebabkan oleh penderaan daripada penjaga. Laporan polis juga boleh dibuat dan ada beberapa cara lain untuk melaporkan penderaan. Iaitu anda boleh laporkan kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat, boleh pergi kepada Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah yang berdekatan ataupun membuat aduan melalui talian kasih 15999 ataupun anda boleh WhatsApp kepada nombor 01926 15999 dan sekarang ni aduan penderaan kanak-kanak boleh dilakukan melalui Twitter, Facebook dan juga Instagram Jabatan Kebajikan Masyarakat. Okey, Cik Lena, kadang-kadang perkara ni dia berlaku dalam kalangan ibu bapa ni, bukan semua anak-anak kita ini kita hantar kepada pusat asuhan berdaftar. Ada yang kadang-kadang kita hantar ni dekat saudara mara, kita hantar dekat rakan-rakan dan sebagainya kan. Tetapi apabila berlakunya perkara-perkara sebegini dan bila kita bercakap berbalik kepada soalan pertama tadi, penderaan itu bukan bermaksud penderaan fizikal sahaja tetapi ada pelbagai jenis penderaan yang kadang-kadang boleh dilihat dengan mata kasar, ada yang tak dapat dilihat dengan mata kasar. Kadang-kadang ibu bapa ni tahu anak ini mungkin ada perbezaan, menangis tak henti, ada kesan dan sebagainya, tapi disebabkan oleh faktor nanti kan gaduh pula dengan saudara, nanti ada masalah pula dan sebagainya. Dia jaga 5 orang anak kita dulu, okey. Jadi ini yang kita tak nak. Kita nak buang stigma ini, bagaimana kita nak memastikan keselamatan anak kita ini. Mungkin Cik Zaid dan juga Puan Lana boleh kongsikan. Kita mulakan dengan Cik Zaid dulu. Okey. Saya rasa kita kena buang stigma lama tu. Kita nak jaga siapa sebenarnya? Kita nak jaga anak kita ke nak jaga hubungan? Memanglah kita nak jaga hubungan kalau dia menjalankan tugas dia. Bagi saya, komunikasi itu penting. Komunikasi bertiga pihak. Antara kita dengan penjaga penting. Antara penjaga dengan anak kita penting dan antara kita dengan anak kita. Tadi dalam video tadi, dia banyak sebenarnya signal-signal yang dia tak tengok dari awal. Anak nangis, tak nak pergi. Bagi saya itu komunikasi tu. Walaupun anak kecil tak pandai, tak guna perkataan sebab belum pandai bercakap,
Tetapi komunikasi bukan perkataan semata-mata. Malah komunikasi yang lebih penting ialah body language. Gaya bahasa badan. Kalau anak liat nak pergi sana menangis, itu satu signal yang sangat besar. Yang ibu bapa kena peka. Masa anak-anak saya kecil dulu, kami peka dengan benda tu. Kalau boleh nampak, kalau dia tak suka tempat tu, dia akan lihatlah pagi-pagi tu untuk pergi, macam-macam alasan. Itu dipanggil body language. Ibu bapa kena peka benda tu. Dan kita dengan penjaga, kalau kita sentiasa berkomunikasi dengan penjaga, dia takut untuk buat benda pelik-pelik sebenarnya. Tapi kalau kita ambil mudah, kita serah je 100% macam tu, dia pun dia ingat kita macam tak kisah. Itu pun bahaya juga. Jadi kena banyak bertanya, kena tahu detail. Kalau dia tak selesa dengan cara begitu, maknanya dia tak layak lah untuk jaga anak kita. Itu pandangan saya lah. Okey. Macam Puan Liana sendiri kan, kadang-kadang kita jadi ibu bapa ni kena orang kata peka dengan anak. Bila dia balik tu, kita tanya dia okey ke dekat sekolah, bagaimana untuk dia adakan komunikasi dengan kita, bercakap apa sepanjang seharian di pusat jagaan sebagainya, apa yang berlaku dan sebagainya. Dan ini sebenarnya yang perlu dititik beratkan oleh ibu bapa untuk terus bertanyakan kepada anak, untuk melahirkan anak-anak itu ada satu orang kata sifat untuk melindungi diri mereka, untuk terus bercakap, untuk mengadu kepada ibu bapa apa yang berlaku. Mungkin komen daripada Puan Liana. Betul, bagi saya berkomunikasi dan bertanya kepada anak sendiri, macam mana, buat apa hari ni, teacher ajar apa, ataupun penjaga ada ajar main dengan anak penjaga yang lain ke. Bagi saya tak ada cara lain melainkan bertanya. Namun isu di sini, kalau anak anda adalah bayi macam anak saya yang masih tak mahu bercakap ataupun berkomunikasi, macam Encik Zahid cakap tadi, kita boleh tengok signal. Kita boleh periksa badan anak kita, tengok ada lebam ke tak, ada luka. Macam taska daycare yang saya hantar anak saya tu, mereka bagus tau. Mereka ada report book. Hari-hari mereka akan letak kat sana. Dia ada gambar rajah anggota badan baby tu. Lepas tu dia akan tanda, oh sini lebam, maybe terjatuh sebab biasalah budak-budak baby jalan sana jalan sini betul terjatuh kan. Tapi kalau tak ada kesan, kita rasa sedap hati lah. Tapi kalau teacher tu at least dia explain kenapa ada lebam tersebut, dan lebam tu tak adalah berlaku hari-hari, dan lebam tu makin teruk, makin banyak pula kan. Jadi itu adalah signal sebenarnya. Bagi saya itulah cara yang terbaik kita berkomunikasi dengan anak sendiri. Kita berkomunikasi, dan tadi ada Liana kongsikan bahawa kita boleh buat pelbagai aduan sebenarnya. Bukan sahaja di talian tetapi juga di media sosial seperti di Twitter dan juga di Facebook. Di penghujung perbincangan kita ini, Cik Zahid, mungkin kita boleh kongsikan juga kepada penonton kita, tidak semua dalam kalangan kita ini bernasib baik boleh tidak bekerja, menjadi suri rumah sepenuh masa, mempunyai pendapatan yang cukup untuk kita menanggung keluarga. Mungkin ada cadangan. Dalam kita lihat sepanjang tempoh hampir 2 tahun ini, kita hidup dalam pandemik, ada syarikat-syarikat yang membenarkan pekerja bekerja dari rumah. Secara tak langsung, dia mengurangkan faktor seperti MC ataupun emergency leave apabila anak sakit, apabila tak ada orang nak menjaga anak. Mungkin ada juga cadangan yang boleh kita berikan kepada majikan bahawa dengan meneruskan operasi work from home ataupun hybrid ini kepada ibu bapa khususnya, supaya mereka boleh orang kata bergilir-gilir untuk menjaga anak mereka tanpa perlu menghantar ataupun memberi 100% kepercayaan kepada pengasuh. Ini juga mungkin dapat memberi satu ruang dan juga peluang kepada ibu bapa untuk memastikan keselamatan anak-anak mereka, Cik Zahid. Betul. Bagi saya, ini adalah satu servis terbaik lah. Benefit terbaik yang majikan boleh bagi kepada ibu bapa bekerja, iaitu menyediakan ketenangan sebegini. Sama ada dari segi work from home ataupun ada majikan yang sediakan tempat di pejabat. Banyaklah macam dia cakap moden zaman sekarang ni. Ini adalah satu kebaikan kepada bila pekerja dapat bekerja dengan tenang, dia akan datang balik kepada syarikat juga. Betul. Dia akan melayan pelanggan dengan baik, harmoni dan sebagainya. Tetapi pada masa sama, tidak semua sesuai macam tu. Ada kalau kerja jenis banyak mesyuarat, banyak meeting,
walaupun ibu atau ayah bekerja dari rumah masih memerlukan pengasuh pada pandangan saya. Mungkin Sebab pengasuh tu di rumah lah. Jadi ada Di ibu rumah, bapa di rumah, memantau kan Cik Zahid? Itu yang terbaik sebenarnya. Ada kita boleh pantau, kita boleh tengok dan pengasuh tu ada depan mata kita. Itu yang sangat baik. Sama ada mereka tu dibayar gaji atau ahli keluarga, itu terpulang lah. Kalau dapat macam tu memang syukur sangatlah, alhamdulillah. Betul. Dan banyak sebenarnya teknologi dan juga segala yang memudahkan. Kalau kita tengok ada juga pengasuh boleh bayar mengikut jam juga. Sambil-sambil kita bekerja dari rumah tu kita boleh memantau anak kita juga. Kita harapkan apa yang dikongsikan hari ini kan berkenaan topik ini dapatlah membuka mata dan juga orang kata lebih peka ibu bapa di luar sana berkenaan dengan apabila mereka menghantar anak mereka ke pengasuh ataupun di pusat taska dan sebagainya kan. Dan paling penting sekali apa yang kita dapat daripada perkongsian hari ini daripada Puan Liana dan juga Cik Zahid, yang paling penting sekali kita sendiri perlu ada common sense, kita perlu buat penilaian dan melihat sendiri lokasi-lokasi sebelum kita nak menghantar anak kita. Yang paling penting sekali kita kena prihatin terhadap setiap apa perubahan yang berlaku kepada anak-anak kita dan pastikan anak kita selamat di tangan pengasuh. Terima kasih Encik Zahid Muhammad dan juga Puan Ainur Liana Yaakob kerana sudi bersama dengan kami di Wanita Hari ini. Terima kasih, jaga diri. Sama-sama. Assalamualaikum. Saya boleh relate apa yang Puan Liana katakan tadi, untuk kita pergi satu taska ke satu taska untuk kita mendapatkan orang kata perkhidmatan yang terbaik lah untuk anak kita kan. Betul tu. Kalau anda ada rezeki yang lebih, mesti kita nak beri yang terbaik untuk anak-anak kita kan. Tetapi ada juga dalam kalangan ibu bapa yang tidak mempunyai pilihan, yang mana mereka terpaksa menghantar, mungkin ada 3 orang anak sekali ataupun 4 orang yang dihantar ke pengasuh yang sama. Tapi tak apa, bukan semua pengasuh sebegitu. Ramai je sebenarnya pengasuh yang memang menyayangi anak-anak ini sebagaimana anak mereka sendiri. Jangan disebabkan oleh nila setitik rosak susu sebelanga. Kita nak berehat dahulu seketika, kembali selepas ini di Wanita Hari ini. Dan ke mana? Wanita Hari Ini.